Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga cara yang sama dia mulakan kitab tauhid. Dia tak ada innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bacaan khutbatul hajah tu tak ada. Dan tak ada juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim terus dimula kitab. Bahkan kalau kita tengok kitab tauhid, perkataan dia terlampau sedikit, melainkan dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memulakan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, demikian tabiat para ulama. Mereka memulakan sesuatu dengan menyebut bismillah kerana mencontohi, mengikut apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, demikian juga mengikut apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran kita boleh perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan setiap surah di dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan suratul Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Itu sahaja tak ada bismillah. Adapun surah-surah yang lain Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka kerana mencontohi apa yang ada di dalam kitab Allah, maka para ulama menulis kitab mereka dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohi apa yang dimulai dalam surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memulakan dengan bismillah, seperti mana perkara ini sabit di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis Bukhari, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus surat kepada Herakla, Maharaja Rum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Herakla azimir Rum, salamun ala man ittaba'a al-huda, amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, dan seterusnya. Nabi SAW mengutus surat kepada Herakla, dan Nabi memulakan surat baginda dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Perkara ini semua menggambarkan bagaimana besarnya kedudukan bismillah di dalam agama, besarnya kedudukan bismillah di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran Al-Azim. Demikian juga besarnya kedudukan bismillah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu semua Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir dia telah menyebut 27 persoalan yang berkaitan dengan bismillah. Ayat yang ringkas sahaja, Bismillahirrahmanirrahim, ringkas. Tetapi Al-Imam Al-Qurtubi, salah seorang ulama tafsir, menyebut 27 persoalan yang berkaitan dengan bismillah. Apabila penulis kitab ini memulakan kitab dia dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ia membawa maksud Bismillahi aktubu, Bismillah aku nak menulis kitab ini. Itu maksud dia. Bismillah aktubu. Bila kita sebut Bismillah, dia selepas Bismillah tu ada perbuatan yang dimahzufkan, ada perbuatan kita yang ada takdir, yang ditakdirkan. Maksudnya kalau kita nak minum, Bismillahi asyrab, Bismillah aku nak minum. Bukan kita perlu tambah benda tu, tapi kalau kita nak buat sesuatu, kita faham dah itu tujuan kita. Bismillah aku nak minum, dengan Bismillah aku nak minum. Ada beberapa tujuan kenapa kita memulakan Bismillah dalam melakukan setiap perkara. Pertama, kita mengharapkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah, kita mengharapkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu bahawasanya barakah asal dari perkataan birkah. Birkah iaitulah satu tempat takungan air, yang mana air dia banyak dan air dia tak kurang dan kekal air dia. Itu birkah, tempat takungan air yang banyak dan air dia tidak berkurangan. Maka kita minta keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa maksud kita mengharapkan kebaikan dan kebaikan yang berkekalan terhadap setiap perkara yang kita lakukan.
Kita menulis, kita mengharapkan keberkatan, kebaikan yang banyak, dan kita mengharapkan kebaikan yang berkekalan dari kerja penulisan kita. Itu dimaksudkan dengan keberkatan. Demikian juga bismillah, dengan kita mendahulukan nama Allah sebelum perbuatan, membawa maksud kita memohon keberkatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak selain dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi galakan yang bersungguh untuk memperbanyakkan membaca bismillah. Agama telah menyuruh kita untuk membaca bismillah sebelum kita makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum menaiki kenderaan, sebelum melakukan setiap perkara. Agama telah mengajar kita untuk kita menyebut bismillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi." Makanlah apa-apa yang disebut nama Allah padanya. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Makanlah apa-apa yang disebut nama Allah padanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha." Bismillah juga. Arahan untuk menyebut bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Sahihain, di dalam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, baginda bersabda, "Ighliq ina'aka wadhkur ismallahi alaihi." Tutup bekas air kamu ataupun tutup bekas makanan kamu pada malam hari, wadhkur ismallahi alaihi. Kemudian sebut nama Allah. Maksudnya bismillah. Waktu kita nak tutup tu, bismillah, kita tutup bekas kita pada malam hari. Baginda juga menyebut, "Atfi misbahaka wadhkur ismallahi alaihi." Tutup misbah, tutup lampu kamu. Bila nak tidur, tutup lampu. Nabi suruh tutup lampu. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Tutup lampu, Nabi suruh sebut nama Allah, bismillah. Wa aghliq babaka wadhkur ismallah. Tutup pintu kamu pada malam hari sebelum nak masuk malam, senja hari. Aghliq babaka wadhkur ismallah. Tutup pintu, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tutup pintu, bismillah. Bismillah. Panduan ataupun bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menyebut nama Allah dalam setiap perkara. Sehingga bila seseorang ditutup pintu dia pada malam hari, bila nak masuk malam hari, senja, hampir nak malam, dia tutup pintu rumah dia, dia baca bismillah, syaitan tidak lagi mampu untuk masuk ke dalam rumah dia. Dia tutup tingkap, dia baca bismillah, syaitan tak mampu lagi untuk masuk ke dalam rumah dia. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara untuk memelihara rumah dari gangguan syaitan dan dimasuki oleh syaitan, la'natullah. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga, berdasarkan hadis daripada Umar Ibnu Abi Salamah, Nabi SAW berkata kepada seorang budak, "Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai budak, bila Nabi tengah makan, ada seorang budak makan bersama dengan Nabi SAW. Budak tu agak gopoh. Lalu Nabi kata, "Ya ghulam, sammillah." Wahai budak, mulakan makan dengan menyebut bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kamu. Wa kul mimma yalik, dan makan dengan apa yang menghampiri kamu. Bimbingan dari Nabi kepada seorang budak untuk memulakan makanan dengan membaca bismillah. Malang kalau hari ini ada orang besar duk terlupa baca bismillah bila nak makan. Bismillah satu perkara yang penting dalam hayat, dalam kehidupan Muslim. Dia mesti jadi tabiat dia. Sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah. Kena jadi macam tu. Kerana perkara ini merupakan bimbingan, tunjuk ajar dari Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, seperti yang saya sebut di awal tadi, pada bismillah adanya barakah. Pada bismillah kita mengharapkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, barakah sesuatu perkara yang amat-amat diharapkan oleh setiap orang Islam, terutamanya zaman hari ini. Zaman kita hari ini, di mana kebanyakan manusia
telah mengabaikan perkara-perkara seperti barakah, rahmat, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak suka kepada perkara-perkara yang tak nampak. Mereka hanya suka kepada perkara-perkara yang nampak. Ustaz nak cakap apa-apa, habaq kat kami benda yang nampak sahaja. Jangan cerita benda lain. Anjuran, galakkan untuk orang ramai membaca bismillah kerana mengharapkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk antara dakwah yang perlu diperluaskan hari ini. Sekalipun sebahagian orang menganggap Allah Ustaz cakap benda kecil. Bukan kecil, barakah itu benda yang besar. Apa erti hidup seorang muslim kalau dalam kehidupan seharian dia jauh dari barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka semua perkara ini, apa-apa sahaja perkara amalan yang boleh mendatangkan barakah, rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita sebar luaskan supaya orang mengamalkan bismillah, maka mereka memperolehi keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bagaimana pentingnya keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Besar keberkatan, bukan benda kecil. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk sesuatu tempat, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard, sudah pasti kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan minas samai wal ard, dari langit dan bumi. Dengan syarat kena beriman dan bertakwa, menggambarkan pentingnya barakah. Barakah bukan perkara yang murah diberi begitu sahaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti dengan syarat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, bertakwa, termasuk dalam erti kata iman dan takwa, iaitu menjauhi maksiat, patuh kepada arahan Allah. Selagi kita tak mampu untuk menjauhi maksiat, maka kita tak dapat berkat dari Allah. Antara maksiat, antara larangan Allah, pembaziran. Selagi kita tak boleh menjauhi pembaziran, kita tak akan dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada saja rezeki yang kita buangkan. Setiap hari ada sahaja harta kita yang kita bazirkan. Allah Ta'ala tidak akan membuka pintu keberkatan terhadap rezeki selagi mana ada dosa dan maksiat dalam perkara tersebut. Kerana Allah Ta'ala menyebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard, Allah Taala akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Maka tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, zaman ini zaman orang tak percaya kepada perkara-perkara yang dinamakan sebagai berkat dan seumpamanya. Maka sepatutnya kita menghidupkan sunnah ini. Sepatutnya kita menyebarluaskan sunnah ini kepada orang ramai supaya mereka banyak membaca bismillah dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala, keberkatan merupakan satu nikmat daripada nikmat-nikmat Allah yang Allah Taala berikan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Maka perkara itu perlu diminta, perkara itu perlu diusahakan. Keberkatan ini hanya ada dalam agama Islam, tak ada dalam agama lain. Islam menyuruh buat baik, jangan kacau orang. Agama lain pun suruh juga buat benda-benda baik. Jangan kacau orang, jangan bunuh orang, jangan cederakan orang, berbuat baik kepada orang ramai. Semua agama suruh benda yang sama. Tetapi Islam mengajar umat dia mencari keberkatan, mengharapkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini tidak ada di dalam agama lain, kerana manusia tak akan mampu tahu tentang adanya barakah melainkan agama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara ghaib dan zahir, yang mengetahui perkara zahir dan ghaib. Bila agama itu tak ada benda berkat, dia bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Agama selain dari Islam tak menceritakan tentang perkara-perkara yang ghaib seperti barakah. Dia tak cerita. Menandakan, menunjukkan dia bukan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk mendapatkan keberkatan kita memulakan sesuatu dengan membaca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.